pada rupa gameplay turret untuk mereka. Di mana kalau tinggal kejap memang habis turret dekat bahagian goal lane tu Sunfrost. Tak silap saya, Lolians 80% win rate Kupang, untuk pemain kupang. Kupang. Ya, jadi satu win rate yang tinggi, satu gameplay drafting yang baik itu kita saksikan oleh kedua-dua pasukan berdasarkan drafting mereka. Boleh katakan seimbang dan tim Lunatics mereka perlu pastikan yang mereka boleh kontrol jungler di game yang kedua ini. Ya, di game yang kedua, akhirnya pasukan Lunatics berjaya untuk menyentuh hero-hero kegemaran mereka. Hero-hero yang mampu untuk memberikan kemenangan. Setakat ini belum pernah sekalipun pasukan mereka tewas apabila berjaya untuk mendapatkan Fanny. Namun berbeza kali ini, bertukar pemain yang mengendalikan hero tersebut. Adakah masih lagi memberikan kesan yang sama? Satu saja lagi peluang, satu saja lagi mata untuk pasukan RSG terus marah. Dan peluang terakhir untuk pasukan Lunatics. Jadi kita akan terus masuk ke dalam perlawanan kedua, pusingan yang kedua di antara tim Lunatics berhadapan RSGMY. Pasukan Lunatics ini adalah peluang terakhir mereka untuk dapatkan mata, untuk teruskan perjuangan mereka di playoff musim yang ke-10. Adakah pasukan RSGMY akan menundukkan newbie untuk MPL season yang ke-10 ini, ataupun pasukan Lunatics akan memastikan mereka tidak tumpas dengan begitu mudah? Izanami yang menggunakan Farsa tadi, kurang satu bar damage dia. Cukup hebat sekarang ni pasukan Lunatics bertukar strategi mereka. Gold Diluc dimainkan di bahagian di bahagian gold lane sebenarnya untuk memastikan Popol dan Kupa tak boleh untuk lakukan push ke atas menara tersebut dengan lebih mudah, sebab satu saja skill daripada Gold Diluc ini mampu untuk menumbangkan Kupa di bahagian hadapan. Ya, Tengok tu. itulah yang mereka lakukan. Gold Diluc dia tak takut sebab adanya quick senggat untuk kembalikan HP, tapi rotasi sekarang ini pergi ke kawasan bawah. Lihat damage daripada Rain, walaupun tiada lagi ultimate di tangan beliau, sangat-sangat tinggi buat masa kini, lebih-lebih lagi terhadap Lolius yang terpaksa berhati-hati dengan pertukaran strategi yang dilakukan oleh pasukan Lunatics. Walaupun mereka menang sedikit dari sudut ESP lane, tapi di game yang kedua ini pasukan Lunatics lebih fokus ke kawasan bawah untuk pastikan pasukan RSGMY marksman mereka Lolius tak dapatkan farming. Tapi top team fight, Iris sedikit saja lagi nyawanya, perlu didapatkan terlebih dahulu Lingeza. Blinda masuk tetapi control kepada Lingeza sebenarnya. Kalau di-control ke atas air itu mungkin boleh dapatkan kill tersebut. Sayang sekali. Satu kesilapan daripada pemain ini, tapi Lexia. Gaduh. Ya, dia macam berground sender dengan Zed dekat sini. Cuba untuk memberikan poking damage ke atas satu sama lain dan akhirnya Turtle mungkin bakal dimulakan oleh pasukan RSG. Pasukan RSG memulakan turtle tersebut di tangan Ling Eza dengan penggunaan Balmond. Semestinya adanya purple buff perlu diutamakan oleh Flynn. Ling Eza dapatkan Balmond oleh dia kat kawasan belakang. Nampaknya Rain bakal menjadi pembunuhan yang pertama dalam perlawanan kali ini. Begitu juga dengan Zed, nyawa yang cukup rendah dan akhirnya Alpha dan I double kill berjaya untuk dimiliki oleh Iris. Kita nampak yang tim Lunatics di mana dekat bahagian bawah mereka tahankan Popol dan Kupa daripada terus melakukan pushing. Adakah ini pilihan yang terbaik untuk Popol tukar lane kembali dekat bahagian atas, Fariza? Ya, mungkin inilah yang perlu mereka lakukan. Tapi buat masa kini pasukan RSGMY walaupun diberikan tekanan di kawasan goal lane, tapi mereka masih lagi menang laning yang lain di kawasan atas dan juga di kawasan tengah berserta dengan reverse sekarang ini untuk pasukan RSGMY. Dan pasukan Lunatics, mereka dah paksakan Gold Diluc dekat kawasan goal lane, tapi kenapa mereka tak paksa cuba dapatkan kill ataupun berikan tekanan kepada Lolius? Ya, mungkin mereka mengharapkan Gold Diluc bersorangan yang mana sudah pun dikenakan gigitan Bite and Kupa, tapi Raging Sandstorm membalas. Nyawa cukup rendah untuk Gold Diluc. Masih lagi ada Quicksand Guard untuk bertahan. Yes! Nyawa begitu rendah tapi Gold Diluc dan juga Flynn yang bakal menjadi mangsa. Dua orang gugur dalam pertarungan tersebut sementara Lolius masih lagi bertahan. Wow. 4 orang di kawasan bawah pasukan RSGMY. Mereka membalas dendam untuk pasukan Lunatics yang kerap kali mengganggu Lolius yang berada di kawasan gole. Namun sekarang ini Flynn masuk jumpa Lolius. Sudah pun jumpa. Nyawa begitu rendah. Cuba untuk dapatkan menara tapi tidak berjaya. Lingeza juga terpaksa untuk berundur. Hampir saja nyawa terakhir daripada menara tersebut sebelum diruntuhkan. Akan tetapi masih lagi gagal. Namun Rain dikenakan satu
penggunaan PDS strike tetapi terpaksa untuk menggunakan Brilliance untuk berlalu pergi. Ya, inilah apa yang berbahaya ataupun sukarnya untuk menangkap Lunas ini. Tapi rotasi sekarang ini rusuhan yang dilakukan oleh pasukan RSGMY memaksa. Oh, sudah pun memaksa Rain untuk masuk ke bahagian dalam dengan menggunakan Aim Open. Izanami akan dikorbankan. Flynn dapat 1 kill. Didapatkan bomb tersebut sebenarnya. Zap! Masih lagi mampu untuk bertahan namun Iris sudah pun dikenakan panahan demi panahan. Heavy crossbow daripada Tom T5 malah Raging Sandstorm double ke Lexia. Masuk dengan satu real untuk final blow. Tapi akhirnya Iris berjaya untuk menghalau pemain-pemain pasukan Lunatic daripada terus mengganas mendapatkan kill ke atas Lexia. Flynn dalam pergaduhan tadi, dalam kekecohan tadi, tapi dia sempat dapatkan purple buff yang cuba dicuri di tangan pasukan RSGMY. Sempat lagi untuk dapatkan kembali hak milik beliau. Turtle yang kedua sekarang ini telah pun dimulakan oleh pasukan RSGMY. Pasukan Lunatic tahu mereka sangat sukar untuk konteskan Turtle itu, dibiarkan saja dan diberikan fokus ke kawasan lain. Pasukan Lunatic sekarang ini sepertinya di game yang kedua lebih kemas teamfight yang mereka cuba lakukan. Jika tak berjaya tangkap Izanami maupun Leles, mereka akan back off sedikit. Tak ingin dikorbankan beramai-ramai. Kali ini Tom T5 dapatkan free farming dekat bahagian atas. Dia masih lagi 0-0-0 dan dia juga merupakan damage delay untuk tim Lunatic dekat fasa late game. Apa yang boleh pasukan RSGMY boleh lakukan? Adakah mereka patut biarkan Tom T5 fokus kat bahagian laning lain ataupun perlu juga berikan fokus kepada Tom? Saya rasa sekarang mereka dah mula untuk berikan fokus kepada Tom T5. Mereka sudah pun menghantar 3 orang pemain melakukan rotasi ke arah Tom T5 untuk memastikan menara berjaya untuk ditumbangkan. Yang mana sekarang ini tekanan sudah pun besar. Senging off juga digunakan bahagian atas. Zab untuk bertahan tapi nyawa sekarang ini untuk menara tersebut. Yang diberikan fokus. Serta tadikan Zab. Flicker terpaksa untuk dibazirkan. Di bahagian lain Ling Eza ditumbangkan dan Zab masih lagi berjaya untuk bertahan sebenarnya. Namun menara akan dimusnahkan oleh pasukan RSGMY. Tom T5 menggunakan heavy crossbow namun kat kawasan tengah Iris diberikan tumpuan. Flicker yang baik Rain. Akhirnya bagi shutdown ke atas Iris. Wow. Oh, tak sempat Iris nak larikan diri walaupun Petrify masih ada lagi di tangan beliau, namun tekanan yang diberikan oleh pasukan Lunatics memaksa beliau dikuburkan di kawasan river itu. Lezia pula sekarang ini yang dijadikan fokus, Nika terpaksa untuk digunakan, tapi di sudut yang lain Flynn berjaya menjatuhkan satu turret milik pasukan RSGMY di kawasan bawah. Lezia. Ya, nyawa cukup rendah untuk Lexia tapi mampu lagi untuk menarik seorang pemain. Malah gol Yellow yang bakal ditumbangkan dengan PDS strike daripada Izanami. Berjaya untuk memberikan damage yang cukup besar. Setup yang sangat kemas daripada Lezia dengan ada bantuan daripada Izanami. Adanya crowd control yang diberikan oleh Lezia dengan arm offended dan stun yang terkena daripada Izanami. Combo dua ini sangat berbahaya untuk pasukan Lunatics. Lebih-lebih lagi sekiranya Tom T5 nanti masuk ke dalam team fight. Tapi buat masa kini Tom T5 ditugaskan untuk lakukan rotasi. Tapi Iris. Oh, Iris nyawanya dikurangkan dengan cukup laju. Malah ditumbangkan dengan begitu saja. Berjaya untuk dihukum apabila dia berhadapan dengan 3 orang pemain. Cuba untuk mempertahankan menara yang mana masih lagi tegak berdiri di situ. Sementara di bahagian lain pula ada 2 orang pemain diberikan tekanan. Ada PDS strike gol Dilo yang bakal ditumbangkan terlebih dahulu. Lexia juga menerima damage yang cukup besar diberikan fokus dan akhirnya Lexia berjaya untuk menangkap 2 pemain tersebut. Namun dia bakal ditumbangkan juga Ling Eza. Cuma terdapatkan nyawa terakhir daripada Rin. Namun Izanami yang bakal menghabiskan riwayat pemain daripada pasukan Lunatics ini. Sementara dia bakal terbang dengan nyawa yang cukup rendah. Ling Eza masih lagi ada dekat situ. Satu tekanan tercounter. Diakhiri dengan gigitan badan gubah daripada Lawyers. Flynn baru saja masuk tapi stun terkena dan akhirnya menara saja yang dimusnahkan oleh pasukan RSGMY. Awal-awal game kita nampak yang tim Lunatics boleh fokus kepada target pasukan RSGMY. Tapi sebenarnya apa yang berlaku kat tim Lunatics ni? Sepertinya mereka hilang fokus, Faiza. Mereka seperti hilang fokus kerana pasukan RSGMY. Mereka lakukan rotasi sangat-sangat pantas dan dapat menangkap target yang tepat di mana Rain akan dicari terlebih dahulu. Goldilocks sebagai frontliner juga untuk pasukan Lunatics ditumbangkan dengan adanya stun daripada Izanami. Dan tak dilupakan juga Loyal dengan ada Bite and Kupa untuk pastikan pasukan Lunatics sesiapa yang berada di kawasan hadapan akan diberikan stun dan dikorbankan secaranya. Ya, benar sekali sekarang ini 35 saat berbaki untuk Lord muncul bagi kali yang pertama. Sementara pasukan RSG sudah pun mula untuk menguasai kawasan sungai ini. Untuk memastikan Lunatics tak mampu untuk bergerak ke hadapan. Namun mereka dengan konsil sudah pun menjumpai Zab. Digigit begitu saja Zab. Akhir itu bakal
bakal menjadi bangsa yang pertama. Goldilocks hanya mampu untuk melalui pergi di kawasan Raging Sandstorm. Dan akhirnya, seorang saja yang gugur namun Izanami diberikan bongkar Flynn. Tak percaya untuk dapat apa-apa, terpaksa untuk berundur dengan steel cable tersebut. Ya, tapi kat kawasan atas Lolius berjaya untuk menjatuhkan satu lagi turret milik pasukan RSGMY. Maaf untuk pasukan Lunatic. 5 turret berbalas dengan satu. Sekarang ini lot yang pertama telah pun hidup, telah pun dimulakan oleh pasukan RSGMY. Dan lihat saja kedudukan Izanami dan Lexia menguasai kawasan dan push untuk memastikan pasukan Lunatic tidak mampu untuk masuk dan konteskan lot tersebut. Lot pertama sekarang ini di tangan mereka. Pasukan RSGMY boleh gunakan secara maksimal. Dapatkan segala macam atau sebanyak mungkin turret yang boleh mereka curi buat masa ini. Ya, benar sekali Lord. Maka mula untuk berarak di bahagian atas. Hanya tinggal ini turret saja untuk 2 lane di bahagian kiri dan kanan. Sementara ini turret masih lagi tegap diri di bahagian tengah. Ya, kalau kita lihat daripada segi itemization juga, di mana Izanami dia gunakan Claw of Destiny dan juga Lightning Tranchon. Jadi dia punya combo item magic tersebut mampu untuk keluarkan burst damage yang tinggi. Begitu juga dengan Lunox. Tapi kelebihan Papsa adalah high ground. Sebut pasal high ground, RSGMY mereka nak dapatkan kemenangan ini. Mereka teruskan push mereka. Ya, sudah pun meneruskan push mereka. Cuba untuk dapatkan menara demi menara. Yang mana dengan adanya Lawless mungkin ini bakal menjadi penamat untuk pasukan Lunatics. Ini sahaja serangan dari pasukan RSGMY dengan penggunaan FedEx Strike mampu untuk lakukan Sonic Out. Mungkin itu bakal menjadi satu permulaan yang mana sekarang ini sudah pun dimulakan Raging Sandstorm ke bahagian belakang. Goldilocks dapat 2 orang pemain tapi Goldilocks hilang nyawa yang cukup banyak. Little Counter dikembangkan. Killing spree untuk Izanami. Top Divide juga nyawa yang cukup rendah. Free cuba untuk masuk. Tapi lihatlah Electro Final Blow meniup pemain-pemain dari pasukan Lunatics untuk keluar dari kawasan tersebut. Berjaya untuk melakukan clearance. Izanami diberikan fokus dengan Izanami. Masih lagi berjaya untuk bertahan tapi tak lama. Flynn berjaya untuk dapatkan kill tersebut. Killing spree untuk Flynn. Dan Zam masuk bersorangan saja. Berhadapan dengan 4 orang pemain. Ditarik kembali dengan I'm Offended. Menyebabkan pemain tersebut masih lagi berjaya untuk bertahan. Hampir ditumbangkan. Dan tim Lunatics masih lagi bertahan di dalam permainan ini. Sekelip mata saja tadi. Flynn dia masuk ke kawasan belakang. Dia zoning out. Izanami terus jatuhkan pemain tersebut. High ground milik pasukan RSGMY. Lawless cuba untuk difokuskan terlebih dahulu. Tetapi tiadanya follow up. Iris kat kawasan belakang. Jumpa 2 orang. Tapi damage masih tak cukup ataupun tak mencukupi untuk menjatuhkan Rain berserta dengan Tom T5. Buat masa kini, apa yang pasukan Lunatics perlu lakukan adalah pastikan Feather Extract daripada Izanami dibatalkan secepat mungkin. Apa yang saya nampak dekat sini, tim Lunatics tak ada crowd control yang besar. Jadi, apa lagi strategi yang mereka boleh lakukan untuk pastikan membantu mereka dapatkan seorang pemain pasukan SGMY bagi menangkan T5 kat sini, Samfro? Mereka perlu untuk lakukan satu follow up yang pantas apabila Raging Sandstorm dibuka. Lebih-lebih lagi apabila dapatkan Lawless sekurang-kurangnya. Kerana kalau tak ada dah Lawless dekat sini, mungkin pushing power dari pasukan RSG mampu untuk dikurangkan dengan drastik. Tapi lihatlah bagaimana kedudukan Flynn mungkin mencipta ruang untuk pasukan Lunatics sekarang ini. Ruang, itulah sebenarnya yang diperlukan oleh mereka. Lawless yang ditumpukan terlebih dahulu. Tapi Cantik. Flynn juga berjaya untuk meloloskan diri. Itulah apa yang sudah pun kita katakan sebentar tadi. Dapatkan Lawless sekurang-kurangnya. Mereka mampu untuk bergerak lebih ke hadapan. Malah sekali terlalu ke hadapan dunia Zap. Berikan fokus kepada Izanami. Goldilocks akan melarikan diri dengan Raging Sandstorm. Quick sehingga sempat untuk ditekan. Malah adanya Guiding Wind. Berjaya untuk melarikan diri. Tapi Tom T5 akan ditumbangkan. Dia terlalu ke hadapan dan akhirnya dihukum begitu saja. Marksman kedua pemain. Kedua pasukan ini sudah pun ditumbangkan. Sementara Lord sudah pun mula untuk diserang oleh pasukan RSGMY. 4 lawan dengan 4. Tapi bakal menjadi 5 apabila Lawless tiba sebentar saja lagi. Lexia dapat curi purple buff milik Flynn. Dia masuk ke dalam kawasan jungle pasukan Lunatics. Dia tak benarkan purple buff itu diambil di tangan Flynn. Sekarang ini tiadanya purple buff di tangan Flynn. Pasukan Lunatics, mereka perlu lebih hati-hati. Dia cuba nak masuk tapi tak sempat. Dia cuba nak curi tapi masih lagi tak sempat. Slot ada sekarang ini kat kawasan atas untuk pasukan RSGMY. Tinggal satu saja ini Bertarik dan juga Crystal untuk mereka memenangi game yang kedua ini dan seterusnya untuk meneruskan perjalanan mereka di playoff. Ya, benar sekali. Ini mungkin bakal menjadi serangan terakhir. Mungkin bakal menjadi pertahanan terakhir juga untuk pasukan Lunatics di musim kali ini, yang mana sudah pun dimulakan serangan terlebih dahulu oleh pasukan RSGMY dengan atau final blow daripada Iris. Masuk dengan adanya Lord. Sekarang ini berpihak kepada mereka. Pedestrian dibuka. Brilliance daripada Rain. Cuma dapatkan Lawless. Mereka berjaya. Goldilocks juga berjaya untuk ditumbangkan 1-1. Tapi Rain bakal ditumbangkan. Tom T5
ini. 3 lawan dengan 4. Pasukan Lunatic sekarang ini dalam gerakan yang berbahaya. Bila Tom tiba juga bakal berjaya untuk mendapatkan kill. Namun Flynn yang bakal tumbangkan sebenarnya bersama dengan Zah. Legeza akan menamatkan, menghancurkan harapan untuk Lunatic dan RSJMY. Marah ke pusingan yang seterusnya. Satu pasukan telah